Assalamualaikum, saya Zurina. Nak bertanya macam mana nak terangkan dekat mak apak yang duduk rumah berdekatan. Kenapa anak dan cucunya sudah jarang berkunjung? Mereka ada penyakit kencing manis dan jantung dan mereka tak kuat melawan virus-virus ini. Sebab tu saya sudah jarang untuk berkunjung, tapi mereka kecil hati, Ustaz. Kalau kita cakap terang-terang dia faham, orang tua-tua dia tak faham virus apa, corona virus menatang apa kan. Padahal kita ni takut mereka tu ada kesan, ya maklumlah ya, umur mereka dan sebagainya. Tetapi kalau kita sehat, ya kita tak ada simptom apa-apa, tak boleh tengok langsung mak kita pun dekat-dekat rumah aja pun. Ya, bukannya langsung tak peduli, dia mati orang tua tu menyesal kita, Kang. Jadi tengoklah kalau kita ni ada simptom, kita ni pergi ke sana, pergi ke sini, tak payahlah. Tapi kita kalau duduk di rumah je, jiran mak kita je pun takkan tak boleh pergi tengok, memang terasalah mak tadi. Ya, kalau jadi ada dua. Pertama, terangkan elok-elok kenapa yang tu dah lama tak datang tengok aku, mak dia tu mak dia duduk di barisan hadapan duk buat kawalan apa semua, mak risiko dia besar sikit, sebab tu dia jarang tengok mak. Macam saya ni tiap-tiap hari ada di rumah, tak ke mana pun mak sihat pula, tak apalah mak kita juga. Jadi terangkan elok-elok. Baik, Assalamualaikum. Maaf nak bertanya, hari ni kita lihat berebut-rebut dan berlumba-lumba orang bersedekah sana sini dengan menunjuk-nunjuk di media sosial, aku bagi ini sama ini, sedangkan selama ini yang kurang makan pun ramai sangat di luar. Banyak tahfiz minta sumbangan, tak pula mereka berlumba-lumba pergi sedekah dan viralkan di media sosial. Soalan saya, mereka beri sedekah dengan cara menunjuk, adakah ianya diredai dan dimuliakan? Ya, saya dah jawab soalan ni pada setiap malam saya rasa. Ya, dan bersedekah secara sembunyi pun boleh, bersedekah dengan secara terang-terangan pun boleh. Allah Ta'ala menilai pada hati kita. Tetapi di antara bersedekah yang tersembunyi dengan bersedekah secara terang-terangan, yang lebih disukai ialah bersedekah secara sembunyi-sembunyi, iaitu lebih digemari, lebih disukai. Baik, Assalamualaikum, saya ada pertanyaan. Apa hukum suami berkawan dengan seorang wanita bujang? Ya, saya seorang isteri yang memberi keizinan kepada suami saya untuk berhubung dengan seorang wanita lain dan saya izinkan. Bagi dia menikahlah kau. Daripada duk jumpa siang malam, lu cinta dan sebagainya, akak pun dah bagi izin. Daripada dia orang duk jumpa dating apa semua, dosa pula akak. Kalau akak dah izinkan, suami akak pula mampu, perempuan tu pun nak, bagi dia nikah lah, daripada kita buat benda-benda yang salah, yang dilarang oleh agama pula. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak khusyuk dalam solat? Sebab selalu solat ada je benda terlintas dalam otak. Kalau saya pun cerita pada akak macam mana cara nak khusyuk, saya pun tak khusyuk lah akak. Ya, jadi yang penting sekali bersih, pakaian bersih, bersugi, bersiwak, ya, sebelum kita solat, insya-Allah. Kemudian yang kedua, bacaan tu dengarlah pada telinga kita sendiri. Kalau akak ni perempuan, dengar pada telinga kita. Janganlah kuat. Kita perempuan malah kuat. Yang ketiga, tolong ikuti bacaan tu. Jangan biarkan perasaan menerawang. Kalau baca Fatihah, ikut bacaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajib. Ikut bacaan. Jangan biarkan mulut baca, tapi ingatan akak. Kalau ingatan akak pergi, tarik balik ingatan tu. Ikut satu-satu bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ikut. Setengah orang dia tak ikut. Rabbighfirli warhamni wajburni mafa'al. Dia tak ikut. Bila dia tak ikut, itu yang jadi hilang, melarat tahta mereka bagi dia. Baik, kemudian kata dia, Ustaz, saya minta maaf lari pada topik. Saya Zamri, baru tahun lepas saya mu'alaf. Contoh, kalau kita termakan benda yang haram, kita kena buat apa? Luahkan balik lah. Kalau kita makan benda yang haram, tengah duk makan baru tahu, luahkan balik. Jangan telan pula. Yang kedua, dah makan, dah tertelan dah pun, nak buat macam mana? Minta taubat kepada Allah. Jangan duk minum klorok pula, jangan duk minum tanah pula, tak payahlah. Kalau dah termakan, elakkan. Ya, kalau benda itu melibatkan wang orang, pulangkan balik pada wang orang tadi. Kalau benda itu melibatkan benda orang pun yang kita makan, pulangkan balik pada orang lain. Ya, kalau kita makan
tanpa keizinan dan sebagainya. Saya Zilan daripada Kuching. Ustaz, apa hukum isteri keluar rumah tanpa izin? Bahkan dia menjawab kalau laki turun daripada kayangan baru boleh cerita pasal hukum. Hukum dia haram. Isteri nak keluar daripada rumah wajib minta izin daripada suami. Okey, ini duk sebut kayangan ni apa ni? Kluster kayangan ke apa ke ni? Dah rasa besar sangat. Suami itulah yang besar pada seorang isteri. Jadi jangan kita rasa kita lebih besar pada suami kita pula. Bila dah kahwin, kena ikutlah cakap suami, taatlah pada dia. Nak keluar ke mana-mana minta izin. Kalau suami tak bagi, tak bagilah. Ya, itu kena ingat tu. Kau nak pergi menuntut ilmu di masjid ke, menuntut ilmu yang fardu ain, bolehlah. Menyelamatkan diri daripada dibunuh suami dia, didera tu, silakanlah keluar rumah. Tapi kalau saja-saja ni, kita ada suami, kita di bawah tanggungan seorang suami, maka wajib kita mengikut, ya, mendengar dan mematuhi perintah dia, melainkan perintah-perintah yang bercanggah dengan agama kita. Baik, Suhaimi Amy, boleh tak Ustaz kekal berserban selepas ni? Kalau boleh, hantarlah serban kat saya. Kan? Bagi stok banyak sikit kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kita lagi pada Aizam. Dah sebulan Datuk kita duduk diam-diam, tapi ada saja juga yang tak reti duduk diam. Yalah, tak katalah kalau rumah tu kecil, memang sempit lah, ya, dia jadi stres dan sebagainya. Cuba kita kawal stres kita, sebab dah kena tangkap 1,000 denda, keluar tanpa sebab pula, melawan pula dah 10,000 pula dendanya, 3 hari 3 bulan pula duduk dalam penjara. Kan banyak masalah tu, ya. Kita dengar hari ni saja dah berapa ribu kena tangkap, setakat ni saja dah 12,000 lah yang engkar kepada arahan PKP, tak ada kerja jadi kerja balik. Nuriza Ubaka, penampilan baru malam ni, throwback 14 tahun dulu. Throwback, ya, baik. Don is watching, terima kasih. Sri Ayu, Jakarta is clear. Macam mana keadaan di Jakarta? COVID-19 macam mana Sri Ayu di Jakarta? Kalau boleh tolong bagi maklumat pada kita. Nur Aini Basir dari Singapura, ya, kalau boleh bagi tahu kepada kita perkembangan sahabat-sahabat kita, keadaan terkini COVID di Singapura. Daripada hari-hari Kuching Sarawak